Hai, Assalamualaikum. Nama saya Yana. Okey, hari ni kita akan terangkan macam mana penggunaan Messi Delivery. Kita tak tahu kan macam mana guna Messi Delivery ni? Syarikat Melayu kan? Itu biasa-biasa je. Sekarang kita tak ada cakap pasal menindas ke apa. Cuma kita bantu kita. Iaitu rakyat bantu rakyat. Tak ada orang lain yang boleh bantu selain daripada kita sendiri. Sekarang kita ada Messi Delivery yang membantu semua orang. Termasuk customer dan juga vendor. Okey, sekarang saya terangkan macam mana cara penggunaan Messi Delivery. Pertama, ini adalah bahagian customer. Jika anda bukan customer, anda boleh skip video ni. Okey, seperti anda lihat sebelah saya adalah skrin untuk penggunaan Messi Delivery. Pertama sekali, anda nampak tak button ataupun nampak tak ikon Messi? Anda nampak kan dia hitam dan juga putih. Anda boleh klik ke hitam dan putih tersebut. Anda akan nampak kepada muka harapan. Kenapa dia keluar puncak alam sedangkan saya ke tempat lain? Ini adalah sistem di mana tak ada auto detection. Untuk tu sebabnya Messi Delivery ni tidak mengambil sebarang cas kepada anda untuk sistem. Jadi sistem ni ditanggung oleh founder sepenuhnya. Sebabkan kos yang digunakan ialah kos daripada anda nampak tanda merah ke atas, anda boleh tekan butang tu dan keluar semua negeri yang berada di dalam Malaysia. Jadi anda tekan kawasan mana yang anda duduk sekarang. Tanya, apa maksud rakyat tu? Maksud rakyat adalah berapa banyak pengguna di kawasan tersebut. Sebagai contoh, air Lanas ada sebanyak 32 rakyat. Bacok ada 218 rakyat. Bermaksud user di sana lebih banyak daripada air Lanas tadi. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengguna Pasir Putih sebab dah mengguna Messi adalah senarai vendor untuk malam ini. Pertama sekali, untuk anda login, tekan gambar orang di atas tu. Nampak tak? Login. Anda perlu tekan login. Selepas anda tekan login, anda akan keluar warna putih sebegini. Jadi anda hanya perlu isi nombor telefon dan password anda. Macam mana nak tukar nombor yang dekat depan tu? Caranya ialah anda perlu tekan nombor tersebut. Dan dia akan keluarlah banyak nombor telco yang berada di hadapan tersebut. Jadi anda perlu klik mana nombor yang anda mendaftar. Dan masukkan anda punya nombor telefon. Masukkan juga password dan apa yang seterusnya saya nak tunjukkan ialah di atas tu adalah penggunaan, ada tulis penggunaan menggunakan email. Okey, untuk email boleh tekan dekat atas tu, tekan penggunaan email dan dia akan keluar kepada email anda. Jika anda tekan lagi sekali login guna WhatsApp, anda perlu masukkan dengan menggunakan nombor telefon anda. Okey, jadi apa button tepi tu? Itu adalah button lupa password. Dia akan masuk kepada email anda. Anda perlu tahu dan anda perlu ada email yang aktif. Bermaksud jika anda ingin reset password anda perlu ada email yang aktif. Lama sekarang, walaupun handphone biasa saja tak digunakan oleh orang tua, biasanya akan ada email. Cuma mereka perlu tekan button ini. Dan korang akan nampak nama email korang. Jika anda belum mendaftar, anda boleh tekan daftar di sini. Bila ada daftar di sini, akan diminta email, nombor telefon dan juga password. Password perlu di-type 2 kali dengan huruf yang sama. Bermaksud jika password anda di atas ada huruf besar, bawah pun huruf besar. Jika atas huruf kecil, bawah pun huruf kecil. Pastikan password yang sama. Jika tak sama, anda tak boleh lepas pendaftaran. Jika anda sudah mendaftar, anda hanya tekan daftar dan akan masuk ke seperti ini. Anda hanya perlu masukkan nama anda, jantina anda, umur anda, punya negeri, kawasan mana, nombor telefon dan juga email. Jika anda dah masukkan, termasuk gambar lah. Gambar tu adalah perlu. Apa yang anda perlu tekan ialah tekan done.
Okey, lepas dah masuk ke dalam sistem, anda akan nampak perkataan di atas adalah kosong rider aktif di saat ini. Anda perlu buat ialah tekan lihat senarai untuk kita tahu sama ada tak rider sewaktu itu. Ada satu rider yang berwaktu itu dia akan keluarlah seperti gambar sebelah ni. Akan anda faham? Okay, boleh tekan button back untuk pulang semula ke halaman hadapan. Seterusnya, ada button ke atas tu gambar pinggan dan juga gambar barang runcit. Jadi ada tulis kat bawah makanan dan juga runcit. Untuk makanan dia akan keluar kedai makan lah. Kalau anda perasan di bawah tu adalah kedai makan. Dan bila kita tekan runcit, dia akan keluar kepada kedai runcit yang ada sewaktu itu. Di sini kita ada button untuk mencari vendor kita. Sebagai contoh, bila saya tekan selera putih, dia akan keluar selera pasir putih, Utara Cendu Santan Sawit di Pasir Putih, Misi Restoran Pasir Putih dan juga KFC Pasir Putih. Ini adalah contoh dan ini adalah menu bila kita type ayam. Tekan button yang macam kanta pembesar, akan nampak nasi kukus ayam berempah, nasi kukus ayam crispy, nasi lemak ayam berempah, ayam seria, ayam gunting cheese, ayam lidi, banyak lagi. Jadi, itu adalah butang untuk cari vendor atau cari menu. Tak perlu scroll banyak-banyak, adalah keluar dan terus boleh membeli. Satu lagi, butang yang penting berbeza pada apps delivery yang lain ialah button food bank negara. Button merah tersebut dia akan keluar dan membawa anda kepada halaman sumbangan. Halaman sumbangan macam mana tu? Halaman sumbangan adalah ini khas untuk mereka yang tak mendapat atau susah mendapat bekalan makanan. Bermaksud terlampau kesempitan disebabkan masalah. Setiap kawasan akan ada admin yang akan melawat atau menjumpai pemohon ini. Dan pemohon tidak dibenarkan memohon secara cash disebabkan food bank ini adalah duit rakyat. Duit rakyat yang ramai disumbangkan untuk memudahkan rakyat yang lain dalam ketindasan. Bermaksud yang tak diambil kisah oleh orang lain. Bermaksud sebagai contoh, anda merupakan seorang yang kais pagi, makan pagi, susah untuk cari makan, sehujan dan sebagainya. Anda perlukan duit untuk makan, tapi tak ada duit makanan. Jadi, anda boleh memohon sini hanya khas untuk bekalan makanan sahaja. Bukan untuk membayar yuran, untuk operasi atau operation. Untuk anda bayar bil elektrik, kereta, untuk modal perniagaan, tiada. Semua yang saya listkan sebelah ini adalah tak boleh memohon. Boleh memohon hanya yang terdesak makanan sahaja. Anda faham? Okey, terima kasih kerana duit rakyat khas untuk bantuan rakyat yang kesusahan sahaja. Kami tak mahu ada yang ambil kesempatan atas duit rakyat sendiri. Founder tidak akan mengambil 1 sen pun daripada duit dalam tu sumbangan. Jadi, semua pemohon akan dapat full. Okey, saya teruskan. Ini adalah food bank negara. Sebelah itu adalah perkataan kerajaan rakyat bangsa bersatu. Ini adalah kerajaan rakyat bangsa bersatu. Bermaksud semua bangsa yang menjadi rakyat di bawah kepimpinan kerajaan atau bawah kepimpinan sultan, semuanya adalah rakyat. Tak kisah bangsa apa. Jadi kita bersatu di bawah ini untuk bantu satu sama lain. Boleh faham? Okey, seterusnya. Macam mana kita nak menderma dalam food bank ni ya? Caranya ialah ada nampak butang share di atas ni adalah perkataan share. Anda perlu tekan pada share tersebut. Ada RM kosong. Tekan pada RM kosong, masukkan jumlah dan anda perlu tekan button tambah. Pada button tambah, dia akan masuk kepada form ini. Maksudnya, borang yang perlu anda isi. Pertama ialah nama,
Nama tak diwajibkan untuk letak. Jika anda nak letak hamba Allah pun boleh, tak ada masalah. Letakkan email anda sebabkan resit kita akan hantar melalui email, nombor telefon dan juga pesanan anda. Sebagai contoh, kebanyakan pesanan seperti anda lihat, ia akan tunjukkan pesanan, kebanyakan pesanan. Ini adalah contoh pesanan hamba-Mu, iaitu semoga dipermudahkan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga urusan kita semua dipermudahkan Allah. Seterusnya, hamba Allah, semoga bermanfaat. Walaupun sedikit yang disumbangkan sangat bermanfaat. Terima kasih kepada penyumbang-penyumbang. Di hamba Allah seterusnya, doakan saya murah rezeki kepada siapa yang menonton YouTube video saya. Doakanlah kepada hamba Allah ini, semoga murahkan rezeki dia. Okey, Fazli, maju dan terus maju. InsyaAllah, jika dengan bantuan rakyat, semuanya akan boleh. Bantu kami untuk maju dan kami akan bantu anda untuk maju juga. Insan, semoga mendapat keredaan Allah. Samalah kepada Tuhan. Terima kasih kerana memberi semangat. Semoga kita semua dapat keredaan Allah. Ada yang meletakkan ayat untuk didoakan lah. Ada yang selalu bagi pesanan. Ada yang beri pesanan kepada penerima food bank untuk terus bersemangat untuk hidup, dan ada yang memohon untuk doakan mereka sembuh daripada sakit mereka. Sebab kita semua dapat doakanlah kepada sesiapa yang memberi supaya diberikan kesihatan, dilimpahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan di dunia dan juga di akhirat. Okey, kita teruskan. Maaf atas emosional. Jadi, selepas kita tekan butang tadi tu, kita tulislah pesanan apa yang kita mahukan. Pesanan tu tak diwajibkan. Jika ada, boleh tulis. Jika tiada, tak apa. Jadi, di bawah tersebut ada button belanja misi. Apa maksud belanja misi? Sebab macam saya kata tadi, founder tidak mengambil apa-apa keuntungan di dalam misi delivery ini. Jadi, butang tersebut khas untuk membantu founder lah untuk membaiki sistem. Sebagai contoh, mahukan notification, mahukan ringtone, mahukan lebih baik, mahukan interface ataupun mahukan halaman yang cukup mudah, cukup cantik, mesra alam dan sebagainya. Di situ anda akan dapat memberi sedikit sebanyak pada founder untuk membaik pulih apps misi. Jadi di sini seperti dinyatakan yang anda boleh nampak di sini ialah anda ingin belanja misi juga. Jadi, tim misi tidak akan menggunakan duit kutipan langsung untuk kos operasi. Kos operasi adalah tanggungan founder sendiri. Tapi, jika anda ingin belanja misi, terima kasih banyak-banyak. Jadi, founder tak meminta sebarang duit. Tetapi, jika anda ingin membelanja kepada misi untuk membaik pulih sistem, anda boleh klik butang tersebut sebanyak berapa ringgit yang anda mahukan. Bermula RM1, RM6, RM11, RM16, RM21, RM26, RM31, RM36, RM41 dan seterusnya. Dan apa yang anda perlu tekan ialah tekan bayar. Bila anda tekan bayar, anda akan keluar kepada satu laman web. Anda jangan terus tekan pangkah, dia akan keluar kepada Google ataupun kalau iPhone akan kepada Safari, keluar kepada terminal bayaran. Di sini anda boleh nampak nama anda yang anda letak tadi, email dan juga nombor telefon. Yang sebelah sana adalah account bank. Kita boleh nampak ada account bank, ada Maybank to you, HSBC, AM, RHB, Agro, CIMB, Air Rakyat, BSN dan banyak lagi. Anda perlu pilih pembayaran tersebut, Maybank to you, dan tekan bayar
tekan pay di bawah ini, tekan pay dan semuanya terbayar. Cuma anda perlu masuk ke bank account anda, masukkan username dan password, tekan tag number jika ada dan terus saja tekan bayar. Seumpama kita membayar online transfer macam biasa. Macam mana nak bagi tahu orang lain nak join sekali? Okey, cara untuk beritahu orang lain untuk join sekali ialah anda boleh tekan button share. Dia akan terus copy dan anda boleh paste kepada orang lain. Bermaksud anda hanya perlu tekan paste sahaja. Ada tulis bagaimana sistem ini berfungsi. Bagaimana sistem ini berfungsi? Okey, konsepnya sangat mudah. Kita berkongsi rezeki di tanah air yang samalah. Kita duduk di kawasan yang sama, betul? Sebabkan mikrofon saya ada masalah sikit, jadi kita akan baca semula lah dekat sini. Okey, dana yang terkumpul di atas akan diberikan kepada pemohon dalam bentuk kredit untuk mereka beli sendiri barangan terpilih dari kedai runcit yang berdaftar di MISI. Okey, jadi ni bermaksud duit akan masuk di dalam apps MISI, bukannya cash. Sebab apa? Sebab kita nak support peniaga di dalam MISI lah kalau boleh. Okey, seterusnya, kemudian pembelian tersebut akan diuruskan dan dihantar oleh runner yang berdaftar di MISI. Dalam masa yang sama, untuk food bank ni hanya boleh dihantar melalui runner, tak boleh pick up. Sebab apa? Sebab kita nak runner tu ada kerja juga. Jadi, ekosistem ini bukan sahaja membantu mereka memerlukan tapi turut menggerakkan ekonomi dan juga merancangkan pekerjaan runner dalam komuniti masing-masing. Jika nak lebih penjelasan, boleh tengok pada video tersebut lah macam mana founder terangkan. Tapi apa pun sebelum memohon, anda perlulah membaca dahulu apa yang ditulis, okey? Sebab kebanyakan masing-masing akan fikir ni cash lah, nak beli kat luar lah, boleh tak keluarkan duit tu? Tak boleh keluarkan duit, beli dalam tu sahaja. Okey, sekarang apa yang disarankan ialah macam beli je sekali dan dapatlah delivery tu sekali. Jadi banyak penjimatan yang akan dapatlah sebab bayaran tu hanya sekali sahaja. Cuma barangan yang hanya boleh dibeli dah ditapis oleh admin kawasan. Tak boleh membeli ikut kehendak hati ya. Sebagai contoh, kita dah biasa guna Downy, jadi kita nak kata beli Downy. Downy tu tak wajib ya, sebagai contoh, sebab tu adalah lifestyle kehidupan awak yang dah biasa dengan kemewahan. Kenapa kita terhadkan? Sebabnya kita nak pastikan dengan harga murah tu kita dapat beli macam-macam dengan duit bantuan tu. Sebagai contoh, kalau dapat 100, so dengan 100 tu dengan termasuk delivery, lepas barang-barang tu semua akan dapat cukup-cukup. Seterusnya, siapa yang layak memohon bantuan? Kita mengutamakan mereka yang selama ini terputus punca rezeki sehingga terpaksa kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang. Okey, bermaksud dia dah terputuslah rezekinya saat daripada COVID. Okey, lepas tu susah nak cari kerja sebab umur dah 30 lebih, terus susah cari kerja. Jadi kita akan bantulah jenis yang macam ni. Okey, seterusnya oleh itu admin MISI di setiap kawasan akan membina networking dengan wakil perumahan-perumahan yang ada untuk dapatkan data keluarga susah di dalam komuniti masing-masing. Jadi kebanyakan ada kawasan yang tak ada banyak admin. Jadi orang sekeliling akan bolehlah tolong bantu mana yang tahu ada orang susah sekeliling, bolehlah daftarkan dalam ni. Okey, seterusnya setiap keluarga-keluarga ini akan daftar sebagai pemohon di dalam sistem MISI sendiri ataupun didaftarkan oleh admin untuk mana-mana keluarga yang tak ada akses internet. Orang yang daftar ni kena bertanggungjawab lah, sebabnya admin akan datang kepada kawasan tu, akan check lah sama ada betul tak duit bantuan ni dah masuk. Okey, maka kita akan mempunyai database tepat dan tidak akan ada ruang untuk skamer ambil kesempatan. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana skamer pun tak boleh nak ambil kesempatan dalam sistem ni. Okey, selain admin, runner yang bertugas juga akan bertindak sebagai pemerhati untuk sahkan status penerima agar sebarang penipuan boleh dihentikan. Lepas rider akan hantar, rider akan ambil gambar lah kawasan dan dia akan tengoklah, perhatikan macam mana kawasan tu, sama ada memang betul tak layak, memang berbaloi tak, barang yang dia beli tu okey ke tak dan sebagainya lah. Okey, jadi dah boleh faham ke? Jadi kita tak adalah masalah macam penyalahgunaan wang, sumbangan dan sebagainya lah. Adakah sistem ini seperti sumbangan? Walaupun kelihatan seperti sumbangan, tetapi sistem ini berdiri sebagai sistem bisnes servis penghantaran yang telah diautomasikan untuk berdiri sendiri. Bermaksud kita dah habis bayar, runner akan bergerak, runner pergi ke vendor, vendor akan siapkan barang, rider pergi hantar ke customer dan customer dapatkan barang. Macam tu. Okey, seterusnya anda sebenarnya mengamalkan konsep bayar dulu untuk barang keperluan yang mereka akan pilih kemudian. Macam kita beli kat kedai, biasa kita bayar dulu, lepas tu barulah dapat barang kan.
Sebab kita dah boleh pilih dekat dalam tu. Kita pilih apa yang kita nak, lepas tu kita boleh terus bayar. Jika tak ada barangan tu, jangan risau, duit akan di-refund semula ke dalam akaun. Mereka akan pilih barang keperluan dari kedai runcit berdaftar di misi dan Rana akan uruskan perantaran kepada mereka. Macam saya cakap tadi lah. Bermaksud runcit mendapat jualan, Rana mendapat upah dan rakyat pula mendapat bantuan. Ini adalah ekosistem yang saling menaikkan taraf hidup bersama dan pada yang sama mengukuhkan perpaduan antara penduduk komuniti. Maksud macam kita kan tak kenal orang sekeliling mana yang susah, so at least rider tu dapat tahulah, oh yang ni orang ni susah yang dia minta bantuan. Lepas tu vendor pun dapatlah sale dia, lepas tu rider pun dapatlah upah dia dalam masa membantu. So kesemuanya masuk ke dalam e-wallet. Ini bukan jumlah terkini, tapi inilah jumlah sewaktu saya membuat video inilah. Dana masuk bermaksud duit yang masuk, dana keluar diberi kepada pemohon. Okey, penyumbang kita boleh tahulah 19,476 orang. Okey, dekat bawah tu ada info penuh untuk kita yang saya baca tadi. Sekarang kita pergi kepada masuk. Masuk ni adalah transaksi masuk lah. Berapa orang yang masukkan duit kat dalam ni. Semua hamba Allah ni lah yang menyumbang kepada pemohon tersebut. Saya harap kepada yang pemohon tu berterima kasihlah kepada pemberi ni. Sebab bersama mereka kongsi rezeki kepada kita. Dalam keadaan mereka tak tahu siapa kita pun tak tahu siapa mereka. Harap doakan mereka murah rezeki, dipermudahkan urusan dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Sekarang kita akan pergi kepada keluar, pada pemohon dan juga rekod beli. Untuk pemohon kita boleh tengoklah berapa ramai pemohon. Di situ ada 605 orang pemohon dan adalah nama-nama di bawah tu. Kita akan tutuplah details pemohon, tak boleh tekan ya. Kita cuma menampak jumlah yang dah diluluskan dan juga kawasan yang diduduki. Okey, di bawah tu diuruskan oleh Ruby. Contoh, itu adalah admin yang menguruskan pemohon tersebut. Okey, dekat atas saya tulis perlukan bantuan, mohon di sini. Okey, jika anda ada masalah, anda boleh tekanlah. Akan keluar bagaimana anda akan dibantu. Selepas anda isi borang permohonan, admin misi akan WhatsApp dan melawat rumah anda untuk buat pengesahan. Admin akan dapatkan penjelasan mengenai bajet yang anda perlukan supaya admin boleh tentukan bajet yang sesuai untuk situasi anda. Setelah situasi anda disahkan, anda akan mendapat kredit food bank di dalam aplikasi misi. Dengan kredit ini, anda boleh membeli barangan sendiri keperluan daripada kedai runcit atau farmasi yang berdaftar di dalam misi kawasan anda. Kredit ni tak boleh dikeluarkan sebagai wang tunai kerana rakyat amanahkan dana ini untuk keperluan barang dapur, keperluan anak-anak. Okey, sekarang boleh faham. Jadi, banyakkan pemohon bila admin pergi ke kawasan, dia akan tanya balik, duit ni tak boleh dapat cash ke? Memang kena beli dekat dalam apps ke? Macam mana nak beli barang anak? Kedai tu jauh, takkan nak kena delivery juga? Soalan tu sepatutnya dah terjawab sebelum anda memohon. Sebabnya anda perlu baca dululah apa yang anda nak memohon ni. Permohonan ni memang akan lulus cepat, tapi dia tak samalah. Macam zakat dan sebagainya, ini adalah permohonan sementara sahaja. Dan ubat-ubatan farmasi. Tujuan dari food bank negara ini adalah supaya keluarga anda tidak lagi menahan lapar, anak-anak kecil ada susu dan yang sakit boleh dapatkan bantuan ubatan yang diperlukan. Sokongan kecil ini adalah memudahkan keluarga anda ketika anda berusaha mencari jalan untuk berdiri sendiri. Bukan bermaksud ada bantuan modal perniagaan ya. Itu lebih kepada ikhtiar anda sendirilah. Ini hanya untuk bantuan jika memang tiada bantuan lain yang datang, sementara mencari pekerjaan yang tetap. Actually dalam masa yang sama, pemohon yang ada kenderaan boleh je mendaftar sebagai rider di dalam misi, so dapatlah juga tambahan pendapatan jika ada order di dalam misi. Okey, seterusnya jika nak mohon boleh tekan mohon di sini. Bila dah tekan mohon di sini, dia akan keluar daftar pemohon. Lengkapkan borang di bawah. Pertama, kena masukkan gambar. Bermaksud gambar muka lah. Okey, lepas tu gambar IC yang jelas. Kalau boleh IC depan belakang. Kalau tak boleh depan saja. Nama penuh dalam IC, nombor IC dan bawah tu tulis semula nombor IC tadi. Tuliskan usia anda dan juga jantina sama ada lelaki atau perempuan. Jadi data ni lah yang kita akan kutip, menyebabkan scammer tak boleh memohon sesuka hati sebab kita gunakan IC. Jadi kalau IC tu ada 2 kali dalam database, mungkin akan dicek semula sama ada diterima atau tidak. Ini adalah kawasan kita duduk. Contoh Kelantan, Pasir Putih. Pilihlah Kelantan atau Pasir Putih. Cek betul-betul mana awak duduk. Jangan ikut daerah, tapi ikut mana kawasan awak duduk. Bukan ikut bandar. Bilangan ahli keluarga maksudnya berapa orang dalam satu keluarga tu. Sebagai contoh, dalam keluarga tu ada 7 orang. Jadi tekan pilih nombor 7 lah. Anda perlukan support ni selama berapa bulan? Dia ada sampai 9 bulan. Tapi kita tak jamin kepada awak 9 bulan tu awak dapat.
Okey, minimum 3 bulan. Dan tak menjamin juga dalam masa 3 bulan awak dapat. Kebiasaannya hanya bulan pertama sahaja. Bulan kedua, ketiga berkemungkinan tak ada disebabkan cara pembelian anda. Akan ada admin yang tak bertanggungjawab tak napis benda tu, jadi menyebabkan anda tak dapat bantuan tu untuk bulan yang seterusnya. Jika anda dah beli barangan yang betul mengikut piawaian, berkemungkinan disebabkan gaji anda atau apa-apalah menyebabkan bulan tu terbatal. Berapa yang anda perlukan sebulan? Boleh tulislah berapa. Okey? Saya sarankan 300 sebulan untuk barang dapur lah. Jelaskan tujuan RM di atas. Maksud 300 tu untuk beli apa-apa semua. Jika tak ada yang macam berkaitan, contohlah nak beli pampers dan susu saja sampai 300, tak mungkin lah kan. Tak logik. Jadi takut HQ akan tengok benda tu tak berkaitan lah. Tulislah untuk barang dapur, anak, susu ke, sebagainya lah. Yang penting sahaja ya. Sebab jangan tamak untuk duit sumbangan ni. Duit sumbangan ni untuk ramai orang lagi yang memerlukan, bukan kita sahaja. Okey, boleh faham? Selepas dah tulis semua tu, boleh tekan daftar. Okey, kita keluar kepada sini semula. Lepas tu kita tengoklah kat tepi tu ada telah diluluskan. Diluluskan ke, admin tengah masa lawatan ke, QIC, tunggu dan semualah. Ada macam-macam jenis. Ada yang batal, ada yang review, ada yang lulus, ada yang error. Yang error tu biasanya sebab IC tak jelas lah. Muka tak ada ke ataupun 2 kali mohon benda yang sama. Review tu maksudnya belum lagi ada admin yang ambil lah. Berkemungkinan situ admin tak ada dan sebagainya. Kalau yang batal mungkin ada sebab lain. Contohnya hanya food bank, bahagian makanan saja. Kalau untuk operation dan sebagainya tu tak boleh lah dekat sini sebab ni hanya untuk makanan saja. Food bank atau keperluan anak-anak makanan. Okey, butang visit maksudnya admin dah melawat. Dalam masa melawat lah, kalau ada tanda right kat sebelah tu, bermaksud dia dah buat report lah kepada HQ. HQ yang akan uruskan dana, HQ yang akan uruskan semua, luluskan atau batalkan. Jadi kepada pemohon, janganlah banyak tanya kepada admin sebab admin kebanyakan tak tahu pun kalau sama ada lulus atau tak. Dia terpulang kepada HQ tu sendiri. Okey? Sekarang kita pergi kepada rekod beli. Kat sini kita boleh tengoklah apa yang pemohon tu beli. Dekat sini juga kita boleh tahu yang dia beli tu sama ada keperluan atau kemahuan. Sebab kebanyakan dia beli ialah lifestyle. Faham tak maksud saya? Kat sini kepada penyumbang boleh tengoklah, tekan dia, kita akan tengoklah senarai list barang yang dia beli. Ada yang beli nugget, benda yang tak sepatutnya dibeli. Bukan tak sepatutnya lah, kira macam bukan keperluan lah. Benda sarapan boleh kita buat sendiri selain pada benda tu. Macam beli tepung, buat lempeng dan sebagainya lah. Ada yang beli downy, ada yang beli plastik, ada yang beli ikan siakap, ikan tenggiri dan sotong dan banyak lagi. Ni ikan bilis. Okey, boleh faham? Benda ni bukannya keperluan tapi lebih kepada kemahuan. Tolong jangan beli sesuatu yang harganya agak tinggi ya, yang biasanya orang susah tak makan sangat. Sebab apa tu, lebih penjimatan kepada pemohon tu lah. Jadi tak adalah kes yang macam bulan depan tak masuk lagi ke, disebabkan pembelian yang awak buat dijadikan awak tak akan dapat untuk bulan seterusnya. Boleh faham tak? Sebabnya biasa kita dapat bantuan kan, tak ada lah orang hantar bantuan beras, telur, sotong, ikan bilis. Dia tak ada bagi yang macam tu. Cuma kita yang kena rasional berfikir, beli barang yang hanya keperluan kita saja, yang kebiasaan barang bantuan yang dapat. Okey, boleh faham? Ataupun kita boleh minta list pada admin barang yang keperluan boleh dibelilah. Janganlah kita beli benda yang tak sepatutnya kita beli. Kita nak tahu macam mana, tekan gambar delivery. Kita akan nampak lah gambar delivery rumah, kawasan rumahnya macam mana, apa semua. Kita akan tahulah. Macam ni beli 3 ekor ayam, mungkin keluarganya ramai. Kita tak dibenarkan ambil muka disebabkan aib kepada pemohon tu lah. Okey, sekarang kita pergi kepada food delivery. Kat sini kita boleh nampak kosong rider aktif. Okey, ada makan dan ada runcit. Sekarang kita akan ajar untuk penggunaan menu. Okey, di sini kita boleh tengok kat atas tu ada wallet saya. Ada order makan, kesukaan anda, rekod belanja, post to feed, profile setting, daftar admin, sistem rider, sistem vendor. Okey, sekarang kita akan ajar guna e-wallet dulu. Tekan gambar duit tu dan dia keluarlah dekat bawah dia. Top up wallet, request payout, rekod transaksi. Okey, top up wallet maksudnya kita kena bank in duit dalam wallet tu lah. Okey, kita akan cuba tekan dulu top up wallet tu. Dia akan keluar kepada top up wallet ni lah, dengan berapa jumlah kita nak top up. Bawah tu untuk perhatian kena baca ya, RM RM1 Bank Payment Gateway adalah cas Bank Payment Gateway. Maksudnya kita guna sistem orang
untuk buat bayaran, jadi kita dikenakan cas lah. Bukannya sistem yang ambil RM1 tu untuk apa-apa, faham? Itu adalah cas yang digunakan untuk benda lain. Sebagai contoh, kita masukkan RM30 kan, jadi dia akan keluar kepada sistem pembayaran tadi lah. Dia akan jadi RM31 lah. Pembayaran seperti biasa, pilihlah online banking apa yang nak dipakai dan terus tekan pay. Yang tick tu tak payah risau, biar je. Tekan terus pay dan bayar, masuk kepada online banking, masukkan username, password, apa semualah. Okey, kita faham ada orang tua kan, jadi kita sebagai anak muda, anak kepada ibu tersebut atau ayah tersebut, bantulah dia untuk masukkan duit dalam tu. Tapi kebiasaan orang tua dia tak berapa tahu, jadi sebagai anak belikanlah untuk parents. Okey, sekarang kita pergi kepada request payout. Apa maksud request payout? Duit boleh dikeluarkan dalam e-wallet yang tak ada dekat tempat lain. Lepas tekan request payout tu, dia akan keluarlah nama penuh dalam IC, nombor IC anda, nama bank, akaun bank, email anda. Duit akan masuk dalam masa 24 jam sahaja, berbanding dengan apps lain yang tak boleh keluarkan duit. Lepas tu kena guna duit dalam tu juga. Dan kalau nak keluarkan duit pun ambil masa 2 ke 3 hari nak keluarkan duit dalam wallet tu, masuk kat dalam bank. Yang ni pun boleh digunakan untuk peniaga lah. Dia akan keluarkan guna duit dalam ni. Jadi tak perlu tunggu 2 ke 3 hari baru masuk kat dalam bank. Seterusnya rekod transaksi. Okey, kita copy daripada rekod transaksi pembelian kita untuk sehari tu. Sebagai contoh, yang nak lihat ada beli, Haziq pun ada beli dalam e-wallet. Jadi ini adalah jumlah pembelian untuk sehari tu. Kalau nak tengok hari lain pun boleh, tekan pada tarikh tu 12/9 tu, tekan, ambillah tarikh masa yang awak nak pada mula dan tekan 12/9 ke belakang tu untuk tarikh akhir yang awak nak tengok tu. Dekat atas tu ada tulis jualan dan banyaklah jualan, pembelian dan sebagainya lah. Bila kita boleh track rekod kat situ lah berapa banyak. Ini adalah contoh tempat belanja, refund dan semuanya kita boleh tengok kat situ tau, duit tu masuk kat mana, penalti dan sebagainya lah. Sekarang kita pergi kepada order makan. Okey, kat sini kita adalah order makan tadi tu. Ada vendor. Vendor ni kita boleh tengok lah vendor-vendor dalam tu, peniaga lah. Dia kata vendor tu peniaga. Seterusnya adalah kesukaan anda. Sebagai contoh, kedai mana yang anda suka, dia akan keluar kat sini. So tak payah susah-susah nak pergi search kedai tu buka atau tak. Dia akan tulis contoh tu kedai cuti. So maksudnya kedai tu cuti lah, kedai kesukaan kita tu. Jadi lepas tu sebelahnya ialah runcit. Ini adalah cara untuk kita tekan favorite kepada kedai tu lah. Tekan pada butang love yang dekat sebelah tu, dia akan keluar notification macam ni. Cara nak keluarkan pula, tekan balik love tu, dia akan keluar lah daripada vendor kegemaran anda. Okey, next kita akan pergi kepada rekod belanja. Dia akan keluar macam ni. So kita tahulah kita beli kat mana, adalah nama tu, kita tekan nama tu, dia akan keluar lah statement macam ni. Misi selesai, vendor dah siapkan dalam beberapa minit, tunggu. Atas tu ada butang receipt. Atas tu juga ada contact, maksudnya contact kepada rider atau apa HQ, customer service. Dan sebelah situ ada butang review yang kita boleh review makanan tu. Review tu maksudnya kita bagilah star dan juga kita letakkan gambar, ayat-ayat semua tu lah. Okey, ini adalah contoh dia. So kita lepas dah habis review semua, kita tekanlah post. Ini pula kita boleh tekan contact. Dan ini pula bila kita tekan receipt, dapatlah kita beli apa, delivery charge, perkhidmatan dan total paid. Sekarang kita pergi kepada post to feed. Okey, post to feed ni apa? Post to feed ni lebih kurang kepada post macam Facebook lah. Sebabnya setiap kali kita pembelian, dia akan keluar kat sini. Kedai yang mendaftar pun keluar kat sini. Dan sebarang post anda nak buat, promote ke apa pun boleh buat kat sini. So customer pun boleh tengok lah dekat sini. Dan boleh kata komen lah. Sebagai contoh, untuk vendor tu notice you nak bagi apa-apa, boleh komen kat sini juga. Like pun boleh. Ni lepas dah pilih pendapat, tekan je komen. Macam nak keluar, tekan back tau. Apa-apa tekan back. Macam tu. So seterusnya kita pergi kepada profile setting. Okay, kat sini kita boleh set profile kita lah. Nak macam mana, nama apa. Kita nak tukar, contoh kita tak duduk kat situ kan, kita nak tukar, boleh tukar kat sini. Gambar pun boleh tukar, umur boleh tukar, kawasan kita pun boleh tukar, nombor telefon pun boleh tukar, email pun boleh tukar. So bermaksud kita tak perlu call customer service untuk tukar semua benda ni. Kita boleh tukar sendiri. Cuma password sahaja yang tak boleh ditukar. Nak tukar kena tekan yang lupa password tadi lah. Jika ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh tanya dekat komen atau WhatsApp pada admin di bawah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Okay?